pada hari Sabtu nanti untuk kita nak mengundi Cikgu Kasim. Boleh tak? Cikgu Kasim ni sebenarnya saya duduk turun ke lapangan tak perlu cerita banyak. Kerana dia memang duduk dekat kelahiran anak Feda Cemomoy. Dan dia pula mengajar di sini. Kebetulan pula Cikgu Kasim ni pula ialah merupakan super senior saya. Saya tingkatan 4, dia tingkatan 6 atas sains di Kolej Islam Kelab. Dia masuk UPM. Saya pula masuk UKM. Bukan pasal saya ni pasal ada Kolej Islam saya datang kempen, tak. Saya bukan Asabiah, itu nama Abbasiyah. Dia tak perlu nak kempen banyak. Tak perlu kita nak terangkan siapa Cikgu Kasim. Tuan-tuan lebih kenal dia. Cuma walaupun ini pilihan raya kecil, tetapi ia mempunyai makna yang besar kepada percaturan politik di dalam negara kita. Khususnya ialah untuk kerajaan di negeri Pahang dan juga di kerajaan pusat. Sekurang-kurang tuan-tuan yang menjadi pengundi di Pelangai kena ajar pemimpin-pemimpin UMNO Pahang yang telah tipu tuan-tuan. Bagaimana mereka bersekongkol dengan DAP. Tuan-tuan bayangkan, Perikatan Nasional ada 17 kursi yang terdiri daripada PAS dan juga Bersatu. Sedangkan Barisan Nasional UMNO ada 17 kursi. Tiba-tiba dia boleh tinggal PAS. Sebaliknya dia boleh berkawan dengan DAP yang ada 8 kursi. Yang DAP pula dia tipu pengundi Cina. Dulu dia kata mereka lah yang nak kempen. Jangan undi Perikatan Nasional, nanti dapat Zahid. Tiba-tiba undi DAP dan Pakatan Harapan dapat Zahid. Mereka kempen juga sampai UMNO terterak. Kita tengok. Sebab apa? Jangan undi Barisan Nasional, nanti dapat Zahid. Mana dia integriti dia? Sebagai seorang pemimpin duk cakap soal integriti pemimpin DAP. Yang kononnya bercakap soal rasuah, integriti, soal berkenaan dengan capability, kemampuan untuk mentadbir. Tetapi apabila mereka lapar kepada kuasa, mereka tinggalkan prinsip yang kononnya mereka selama ini, integriti, rasuah sebagainya. Kita tengok bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan-rakan dia seperti mana Rafizi yang hentam pagi, petang, siang, malam, subuh, sahur, duha kepada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Kononnya ini ialah geng penyamun, perompak. Tiba-tiba apabila selepas pilihan raya, mereka boleh berkompromi untuk bersekongkol bersama-sama dengan lupa apa yang mereka perjuangkan selama ini. Tuan-tuan, sebab tu PAS. PAS ni kalau nak fikir soal kepentingan peribadi, nak fikir berkenaan dengan kepentingan PAS, kelapa sangat kita nak jadi menteri besar, nak menjadi menteri, nak jadi esko.
kita sudah bersekongkol dengan DAP dalam PRU yang ke-14 lagi. PRU ke-14 kita sanggup keluar daripada Pakatan Rakyat. Kerana kita lihat sebelumnya mereka boleh agree and disagree. Mereka kata boleh kami terima dan boleh kami tak terima. Hak yang berkenaan dengan prinsip yang kita nak perjuangkan, soal Islam sebagainya. Tiba-tiba yang ni pun mereka nak pertikaikan. Bermula dengan dokumen negara Islam. Bukan ada apa. Waktu tu Tok Guru Ni Aziz masih ada sebagai Mursyid Am. Waktu itu almarhum Ustaz Padin Nur sebagai Presiden PAS. Mereka kata kalau PAS tak tarik balik, DAP akan keluar daripada barisan alternatif. Tok Guru Ni Aziz kata lahmulah. Ustaz Padin Nur kata hang keluar ambil lah. Ini pun jangan puak-puak PAN. Kata apa? Kalau ada Tok Guru Ni Aziz, ada Ustaz Padin Nur, DAP tak keluar. Dengan buta sejarah lah, Bib. Sebab tu tuan-tuan, kita mementingkan soal perpaduan. Ketika UMNO kalah dalam PRU ke-14, PAS lah menghulurkan tali persahabatan. Kerana kita nak memikirkan soal berkenaan dengan masa depan Melayu, masa depan negara, masa depan bangsa di negara kita. Pengalaman kita apabila PRU yang ke-14 tahun 2018, bagaimana kuasa 35% yang diketuai oleh DAP, Pakatan Harapan. Mereka telah berjaya membentuk kerajaan apabila kita berpecah. Sedangkan orang Islam bilangannya, orang Bumi Putera Melayu seramai 65% berpecah. Perpecahan kita menguntungkan kepada mereka. Sedangkan Allah Ta'ala beritahu lama dalam Quran. Allah Ta'ala peringatkan, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kamu terlagak, jangan kamu bergaduh. Nanti kamu akan hilang kehebatan kamu. 1400 tahun yang lalu Allah Ta'ala memberi amaran Al-Quran menjadi kenyataan di dalam negara kita. Maka pimpinan PAS besar hati menyambut tali perpaduan. Walaupun kita sedar, sehinggakan kita sanggup hilang kawan-kawan kita yang duduk di dalam PAN hari ini adalah orang yang menentang apabila PAS nak berbaik dengan UMNO. Tuan-tuan ingat, ada yang mengatakan kami keluar daripada PAS pasal kami ini seolah-olah bapa PAS ni nak melacurkan mereka. Dianggap UMNO tu bapa ayam. Tapi peringkat gitu. Sampai menyebut kalau ada dari kalangan pimpinan PAS yang cuba nak hulurkan tangan, saya akan pukul tangan. Marahnya. Sekarang pakai baju BN. Dulu Allah Akbar sampai keluar. Kami kehilangan kawan, kehilangan pimpinan semata-mata kerana marah apabila PAS melaksanakan politik matang sejahtera. Kita bagi tahu pada ahli buat taklimat. Memang kalau kita nak fikir sejarah, macam suami isteri lah. Kalau bercerai, dia tak akan rojok balik kalau dia ingat kisah-kisah lama. Kalau dia ingat kisah-kisah lama, memang tak akan berlaku rojok. Sebaliknya kita kata kita buka buku baru,
bawa buku baru. Akhirnya kita tengok, saya di antara orang yang terlibat dalam jawatan kuasa muafakat nasional. Boleh kata mesyuarat tiap-tiap minggu di bangunan PWTC. PWTC itu saya tak pernah naik. Kerana saya ni dilahirkan dalam kotak Unipah. Beranaklah Unipas. Lantung Unipas. Keturunan kita keturunan PAS. Tapi demi perpaduan kita fikir waktu tu, kita sanggup. Mimpin-mimpin UMNO kita ajar ceramah atas lori. Mereka baru nak belajar ceramah atas lori. Orang PAS lama dah. Ceramah bawa pokok pisang. Dulu mereka ceramah depan orang kata aircon, kapet tenggelam buku lali. Kami ada ajar tu. Semua buat ni. Mak Maslan semua di antara yang menjadi saya punya partner lah ceramah dulu. Kata teruk suruh Malaysia kita ceramah. Demi perpaduan sebagainya. Kita nak kepada perpaduan. Karena kita bagi tahu orang Melayu kita ni mesti kuat. Macam Cikgu Bat sebut tadi. Apabila Melayu kuat, orang lain semua boleh bernaung. Kerana tuan-tuan pasal apa? Sejarah membuktikan orang Melayu yang kuat berpegang dengan Islam, dia tidak akan zalim orang bukan Islam. Itu sejarah. Batu tuan-tuan tengok orang Cina boleh meniaga, buka kedai runcit di kampung Melayu. Walaupun dia seorang saja. Daripada 1 pintu kepada 3 pintu. Hak orang Melayu pula meniaga daripada 3 pintu hingga tak ada pintu. Sebab apa dia boleh meniaga dalam kampung Melayu? Kerana saya masih ingat lagi ada satu kedai kampung saya dekat Cina. Mak saya pesan, itu panggilan manja mak saya kat saya. Jangan curi barang Cina. Berdosa walaupun dia Cina. Dididik daripada kecil. Kita tak curi barang orang. Makanya tengoklah sejarah daripada Nabi SAW sampailah kepada hari ini kita lihat apabila yang memerintah itu majoriti orang Islam, tidak akan berlakunya zalim kepada orang bukan Islam. Sebab tu tuan-tuan, apabila kita kuat, orang hormat kita. Dalam sejarah membuktikan juga bagaimana waktu Nabi SAW wafat. Waktu itu dari kalangan orang Ansar mencadangkan Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah mengganti Nabi. Tetapi ianya di kalangan orang Muhajirin mencadangkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Sebab apa Abu Bakar menjadi khalifah? Kerana Nabi SAW disebut Al-a'immatu min Quraisy. Syarat nak menjadi pemimpin ini mesti dari kalangan orang Quraisy, bangsa Quraisy. Sebab apa bangsa Quraisy? Bangsa yang berpengaruh pada waktu itu. Ini bukan asabiah. Asabiah yang dilarang. Sebagaimana Nabi sebut, man da'a ila asabiah falaysa minni. Siapa yang menyeru kepada asabiah bukan dari kalangan aku. Ini asabiah yang dilarang. Macam mana dilarang? Cina bergaduh dengan Melayu. Yang jahatnya Melayu, kaca amuai Cina. Kita pula orang laporkan Cina pukul budak Melayu. Yang jahat budak Melayu, kita pergi pukul Cina. Itu salah. Kalau ada kedai Melayu, ada kedai Cina, kita beli kedai Melayu, tak salah. Yang salah, kita beli kedai Melayu, kita bakar kedai Cina. Ini sejarah membuktikan. Macam kita sebut di Kelantan, Terengganu, yang minoriti dari kalangan orang bukan Islam, selamat hidup.
Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ini yang kita nak perpaduan kita. Bukannya kita telah memberikan tempat macam mana UMNO boleh terima DAP. Jelas baru ni kita tengok selama ni bersilong-silong sikit. Tak berani menjawab. Apabila Setiausaha Agung dia mengatakan bahawasanya DAP tidak akan menggugurkan Malaysia. Apa maksud konsep Malaysia? Konsep ini ialah konsep seperti mana Deklarasi Setapak 1967. Dan itulah juga yang menjadi bahan kempen ketika PRU yang ketiga 1969. Iaitu mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Ada Bumiputera dan ada bukan Bumiputera. Ini sudah bertentangan dengan perlembagaan. Dalam perlembagaan jelas sebut kita ada hak Islam Melayu. Sebab itu kita tengok ramai dari kalangan kekitangan kerajaan, orang-orang Melayu Bumiputera, itu perlembagaan. Sebab itu kita tengok dalam pembangunan Islam, boleh gunakan wang daripada kerajaan, itulah perlembagaan. Tak boleh kamu nak menuntut benda ni. Tapi mereka dengan tak berselindung menyatakan inilah perjuangan kami tak akan gugurkan. Tiba-tiba tuan-tuan kita tengok Presiden UMNO pula pertahan pula. Jadi sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam hal seperti beginilah kita nak supaya orang-orang Melayu Islam kita mesti bersatu di bawah Perikatan Nasional. Tuan-tuan, anak-anak muda sudah tolak UMNO Barisan Nasional. Mereka tolak tu ketika UMNO masih sebut no DAP, no UMNO. Itu di dalam pilihan raya umum yang lalu. Sekarang anak-anak muda tahu. Nasib baiklah kami tak undi Barisan Nasional. Waktu itu dia kata, kami telah nampak. Pasal apa? Tak bercakap pun nampak bohong dah. Maka ketika inilah kita tengok kita mesti bersatu. Tak ada. Beras tak pernah berlaku krisis macam ni. Saya tak kisah sangat kalau beras di Pelangai tak ada. Pasal Pelangai tak ada benang. Tempat saya Bagan Serai. Bagan Sarai kata orang Banjar. Bersurah Banjar ni. Bagan Serai tu parit bunta yang disebut sebagai jelapang padi negara. Sehingga kan kita buat peraturan benang-benang di sana tak boleh untuk ditukarkan, tanam sawit ke, nak buat rumah tak boleh. Tiba-tiba tuan-tuan bayangkan Bagan Serai tak ada beras. Pelik tak pelik? Pelik tak pelik? Inilah dia Madani. Saya sempat pergi. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya pergi 2 kedai. Saya cadang nak pergi banyak kedai, tapi saya tengok 2 tu kan besar lah. Satu pasar Borok pasar mini Lesung, yang satu lagi Speed Mart, ikan besar lah. Speed Mart bagi tahu, dia kata sejak tak ada daripada 16 September lagi dia kata. Hak yang Lesung pula, dia kata sudah 2 minggu tak ada. Saya pun terus tag Mak Sabu. Kata, Mak, saya bagi location. Pasal dia habak dia kata, kau tak ada beras beritahu. Saya tak. Okey. Dia kata, sejam lagi saya lah flight. Tak apa. Setakat hari ni tak ada beras lagi tu.
Dan kalaupun dia hantar pun tak ada masalah. Itu bukan cara dia. Bukan cara dia. Saya kata pasal saya tak ada kuasa. Kalau ada kuasa, kalau ada kerajaan, saya pergi buat serbuan di kilang-kilang padi yang ada di sekitar Bagan Serai. Nak tahu? Ni, padi yang awak beli daripada orang kampung ni dekat mana? Datuk-datuk. Kan? Tak, padi ni mesti kita tahu tuan dia. Pasal tuan-tuan, negara kita ni keluar padi 65% tempatan. Import 35%-nya. Tiba-tiba hak 35% ada, hak yang 65% tak ada. Pelik tak tuan-tuan? Pelik tak tuan-tuan? Inilah Madani. Sebab itu kita katakan tadi ialah kita tengok ni benda yang berlaku. Macam sebut tadilah oleh Datuk Tun tadi. Dia sepatutnya kena fokus. Bukan masa lagi lah untuk nak berpolitik sebagainya. Beras ni makanan ruji tau. Dia tak ada roti, tak apa lagi. Saya boleh tahan tak makan nasi 3 hari boleh. Masuk hari keempat, mata dah naik binau. Cari jalan rumah pun tak jumpa. Kita orang jenis makan nasi, orang Melayu kita. Yang ni makanan yang berat. Tiba-tiba macam mana yang ni yang tak boleh nak selesai? Oh, awak bagi alasan kata pasal orang pakat beli banyak, patut 2 kampik, beli 4 kampik. Siapa dia? Siapa dia yang beli? Tolong bagi tahu mana tu. Nak beli macam mana? Beras tak ada. Nak beli macam mana? Kita sebagai pemimpin ni kita kena ambil tahu bak rakyat. Tuan-tuan bayangkan nasib baiklah punya COVID hari itu Perikatan Nasional Merintah. Tak pernah berlaku sejarah krisis tau. Selalu krisis politik ni biasa. Yang kedua krisis kesihatan. Yang tak ada kita nak rujuk macam mana satu. Tapi waktu itu tuan-tuan rasa susah tak? Susah tak? Tak susah macam ni. Beras pun kita tak rebut. Tuan-tuan tengok berebut beras hari ni. Kita tengok Allah Akbar. Kesian. Kan? Ya heran pula dekat Pelangai ada. Dekat Pelangai ada beras yang Bagan Serai pula tak ada beras. Bagan Serai tu ada bendang, ada sawah. Baik Bunta tu patutnya ada beras. Tiba-tiba tak ada beras. Betul tuan-tuan. Walaupun ini pilihan raya kecil di peringkat DUN, pengundi di Pelangai ini mesti menghantar satu isyarat, iaitu kami tolak kerajaan Madani yang dipimpin oleh UMNO, DAP, PKR pada hari ini. Boleh tak boleh? Dan juga yang penting sekali ialah apabila kita menang yang Pelangai, insya-Allah juga akan berlakunya perubahan politik di negeri Pahang nanti insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala.